Selamat sejahtera semua guru bahasa Melayu bagi sesi persekolahan tahun 2022-2023. Baiklah, ini merupakan PLC yang pertama kita bagi sesi 2022 dan 2023, iaitu yang bertajuk penyediaan dokumen pengajaran. Jadi diharapkan semua ahli panitia dapat menonton dan kita dapat menyediakan semua dokumen pengajaran untuk subjek Bahasa Melayu supaya dapat menjalankan PDPC dengan sempurna. Baiklah, ini merupakan Google Classroom. Baik, seterusnya semua ahli panitia perlu masuk ataupun pergi ke Google Classroom Panitia Bahasa Melayu. Ini Panitia Bahasa Melayu SJKC Bacang, Melaka. Baik, di sini kita lihat ada di bahagian atas ada stream, classwork, pupil dan grade. Baiklah, kita lihat pupil. Baik, di sini cuba kita lihat semua ahli panitia saya telah pun invite dan semuanya telah accept dan berada ataupun dikemas kini mengikut senarai guru yang mengajar subjek Bahasa Melayu bagi sesi persekolahan 2022-2023. Inilah lebih kurang jumlahnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Termasuk Cikgu Tan Mini yang akan mengajar pemulihan. Baiklah. Baik. Jadi di bahagian atas ini terus pergi ke classwork. Baik, classwork tak perlu lihat di bahagian luar ni. Kalau kita lihat di bahagian luar ni sedikit mengelirukanlah, susah untuk cari Baik, terus pergi, kalau kita lihat di bahagian atas ini ada Meet, Google Calendar, Class Drive Folder. Saya ulang ada Meet, Google Calendar, Class Drive Folder. Terus klik Class Drive Folder. Baik, apabila dah masuk ke Class Drive Folder, di bahagian dalam ini, saya ingatkan saya memberi peringatanlah kepada semua ahli panitia kerana semua ahli panitia merupakan guru. Kalau lihat dalam Google Classroom merupakan guru. Jadi mempunyai akses untuk delete ataupun ubah semua bahan ataupun dokumen yang berada dalam Class Drive Folder. Jadi saya mohon jasa baik semua ahli panitia, jangan ubah apa-apa, jangan delete apa-apa. Ambil saja bahan yang diperlukan, kemudian tinggal je situ. Kerana nanti guru lain ataupun ahli panitia lain pula yang akan gunakan bahan tersebut. Jadi jangan ganggu apa-apa. Ini peringatan Baik, kerana semua ahli panitia mempunyai akses untuk delete ataupun ubah Okey, di bahagian luar ni ada PKBM, iaitu pengajaran kemahiran bahasa Melayu. Ini tak perlulah kita lihat, kalau nak lihat pun boleh, tak ada masalah. Di sini ada bahan-bahan yang berkaitan dengan protip ataupun bahan pemulihan. Di sini merupakan bahan yang lebih khusus untuk Cikgu Tan Mini. Jadi tak perlulah kita usik, kalau nak lihat tidak ada masalah. Baik, seterusnya ada modul asas literasi 2021 yang dikeluarkan oleh KPM pada tahun lepas. Ini pun boleh digunakan untuk dijadikan bahan catch-up plan ataupun mungkin kita nak ambil beberapa bahagian untuk dijadikan sebagai latihan. Baik, seterusnya ada folder 2022-2023, 2021, 2022 dan 2020. Kenapa ada sehingga dari 2020 saja? Kerana Google Classroom Panitia Bahasa Melayu ni kita mula cipta bermula tahun 2020. Kemudian 2021, 2022 kita sambung dan terkini 2022, 2023. Baiklah jadi untuk bahan di sini tak perlu nak usik. Kalau nak lihat tidak jadi masalah. Kerana ini bahan-bahan yang sudah lepas. Sama ada dari segi
pentaksiran ataupun minat mesyuarat, bolehlah lihat, tidak ada masalah. Jadi semua orang boleh lihat laporan PLC dan sebagainya ada disediakan. Yang disediakan juga oleh SU panitia, iaitu Cikgu Lau. Baik, jadi boleh lihat, tidak jadi masalah, tapi janganlah usik ataupun ubah dan delete. Baik, jadi pergi terus ke folder 2022-2023. Ni folder 2022-2023. Apabila masuk ke sini, ada beberapa folder, 2, 4, 6, 8 folder PLC, pertandingan, pentaksiran, PDPC, PBD, OPPM, mesyuarat, catch-up plan. Baik, yang mana folder ini dicipta terlebih dahulu oleh saya sendiri, tetapi bahan belum ada lagi. Yang ada cumalah di bahagian PDPC. Yang lain ni kita dalam proses lah kerana kita pun baru memasuki sesi persekolahan bagi tahun 2022-2023. Baik, di sini ada PLC, kalau masuk pun masih kosong, tidak ada apa-apa bahan, pertandingan pun kosong, pentaksiran pun kosong, okey, belum ada apa-apa lagi. Di sini sebelum kita pergi terus ke PDPC, saya nak ingatkan, nanti pertandingan-pertandingan yang diuruskan ataupun dikelolakan oleh ahli panitia BM jadi bolehlah lihat takwim ataupun panduan dokumen yang telah diberikan oleh pihak pentadbir, iaitu dokumen pengurusan sekolah. Jadi boleh rujuk di situ, lihat siapa yang terlibat untuk uruskan ataupun kelolakan pertandingan, peringkat dalaman ataupun luaran. Jadi bolehlah buat satu folder, dah siap nanti bolehlah upload ataupun muat naik ke folder pertandingan ini. Kerana apa? Kalau tahun depan orang lain pula ditukar ganti, jadi bahan ataupun panduan dah ada, boleh ambil dan juga guna ataupun rujuk, tidak jadi masalah. Ini pentaksiran belum lagi. Ini pentaksiran, kita akan simpan semua bahan yang kita akan buat nanti untuk pentaksiran 1, 2 dan 3 bagi tahap 2 tahun 4, 5, 6. Sama ada kertas soalan, kemudian skema jawapan dan sebagainya lah, kita akan letak di bahagian ini. Baik, seterusnya PDPC. PDPC nanti saya akan terangkan lebih lanjut kerana bahagian ini yang kita akan fokuskan untuk kali ini. PBD belum lagi lah, sebab PBD pun kita baru nak mula Baik, nanti di sinilah saya akan letak borang transit yang mana kita akan gunakan dan kita akan selaraskan bagi semua ahli panitia mengikut tahun. Di sini akan ada borang transit. Baik, seterusnya OPPM. Ini belum ada lagi, belum siap lagi mesyuarat. Mesyuarat ni akan mengandungi surat panggilan mesyuarat dan juga minat mesyuarat bagi 2022-2023. Catch-up plan. Ini kita akan simpanlah jika ada bahan yang berkaitan, terutamanya catch-up plan yang ketiga, yang mana bermula 21 Mac hinggalah 15 April tahun ini. Baik, ini saja keperluan folder yang ada ataupun perlu setakat ini. Kalau akan datang ada pertambahan ataupun keperluan, saya akan tambah dari masa ke masa. Baik, jadi untuk kali ini, sesuai dengan tajuk PLC kita, iaitu penyediaan bahan ataupun dokumen pengajaran, anda semua bolehlah masuk ke folder PDPC. Baik, folder PDPC, kalau masih ingat tahun lepas, kita ada folder dokumen penjajaran kurikulum. Waktu itu kita menggunakan dokumen penjajaran kurikulum versi 2.0. Dan pada tahun ini, sesuai dengan surat berkeliling yang dikeluarkan oleh KPM sendiri, kita 100% kita akan gunakan sepenuhnya di SKP. Dan secara langsung, dokumen penjajaran kurikulum DPK 2.0 kita takkan gunakan lagi untuk sesi persekolahan 2022-2023. Baik, bila dah masuk ke sini, lihat PDPC, baik, ada 3 folder yang saya buat RPT, DSKP, buku teks digital. Baik, untuk buku teks digital memang dah lengkap lah.
untuk buku teks bagi bahasa Melayu semakan untuk sekolah jenis kebangsaan. Ada tahun 1 hinggalah tahun 6. Baik, bahan-bahan ini bila kita dah kembali persekolahan bersemuka, mungkinlah kita takkan gunakan sepenuhnya sebab kita akan gunakan buku teks yang berbentuk fizikal. Jadi, bahan ini tetap disimpan di sini. Mana tahu akan datang, akan berlaku PDPR ataupun penutupan sekolah. Jadi, di sinilah akan digunakan buku teks digital yang mana kita boleh guna untuk rujuk dan sebagainya. Ini buku teks digital. Jangan delete ataupun ubah, boleh ambil, download ataupun muat turun dan boleh guna sebagai rujukan yang mana mungkinlah kita boleh sediakan dalam bentuk PowerPoint, slide ataupun mungkin kita nak ambil beberapa bahagian gambar dan sebagainya, bolehlah guna buku teks digital ini. Baik, kita patah balik ke DSKP. DSKP pun dah terkini, tak ada lagi DSKP tahun 6 yang lama. Di sini ada yang semakan lah. Okay, kalau kita nak kenal pasti semakan ataupun tidak, kita cuba buka. Baik, ini tahun 6, kita lihat. Mesti 2021 di sini. Ini 2021. Baik, ini merupakan yang terbaru. Kalau tahun 2000 lebih kurang yang lama. Kalau bukan 2021, itu bermaksud bukan yang semakan punya. Okey, baik. Kalau tahun 5 kita lihat pula. Baik, sebentar. Belum keluar lagi. Okay, kalau tahun 5 nampak dia tulis 2018. Maksudnya masih barulah. Masih baru. Baik, jadi senang cerita di dalam folder ini semuanya yang di SKP terkini yang kita masih gunakan. Yang kita dah tak gunakan, tak ada lagi dalam folder ini. Baik, jadi boleh guna, boleh download untuk dijadikan rujukan yang mana yang dalam bentuk hard copy ataupun salinan keras nanti saya akan sediakanlah. Yang mana kelas yang belum cukup ataupun belum lengkap. Untuk bahagian PDF ataupun salinan lembut soft copy ini, kita simpan di sini sebagai panduan dan rujukan bersama. Baik, seterusnya, ini yang kita nak fokuskan untuk PLC pertama kali ini. Baik, RPT. RPT. Okey, jadi RPT ini saya telah sediakan untuk bahasa Melayu tahun 1 hinggalah tahun 6. Jadi untuk tahun ini, bermula tahun ini saya nak semua guru bahasa Melayu kita gunakan RPT yang diambil dari Google Classroom ini. Maksudnya dari folder ini. Mesti gunakan sepenuhnya. Jadi kita akan selaraskan mengikut tahun. Maksudnya kalau tahun 1, 1M, 1K, 1B mestilah sama. Kecuali nama kelas lah. Baik, kalau tahun 2, 2M, 2K, 2B sama. Sehinggalah tahun 6. Baik, bila dah masuk ke folder ini, lihat betul-betul akan ada 18. Okey, kalau kita lihat 18 item ataupun 18 dokumen dalam bentuk Google Doc. Yang mana kalau kita download akan jadi dalam bentuk Microsoft Word. Okey, baik. Jadi ada 3 benda. Setiap tahun ada 3 benda ataupun item. Okey, yang pertama yang mesti ada, kulit. Saya dah senamakan kulit RPT BM SDK tahun 6. Sehinggalah tahun 1 lah. Maksudnya ada 6 lah. 1 hingga 6. Okey, baik. Di sini cuba kita buka. Cuba kita buka. Ini merupakan tahun 6. Bila dah buka, pastikanlah anda tuliskan kelas apa di dalam kurungan ini. Kalau kelas M, 6M lah. Kalau kelas K, 6K. Jangan terus print, nanti kosong di sini. Okay, terus tulis kelas apa yang ajar. Okay, tulis di sini. Kemudian printkan. Baiklah, untuk kulit, kita selaraskan mulai tahun ini untuk kulit bagi subjek bahasa Melayu, kita nak kulit ini menggunakan kertas A4 berwarna merah. Okay, saya ulang. Untuk kulit, bagi tahun 1 hingga tahun 6, semua kelas mesti cetak ataupun print menggunakan kertas A4 berwarna merah. Semua sama. Ingat betul-betul, warna merah.
kita selaraskan, senang untuk memudahkan rujukan. Kalau warna merah tu, itu bahasa Melayu. Itu senang. Okey, baik. Ingat tu betul warna merah. Baik, untuk subjek lain, itu terpulang. Mungkin mereka tak nak selaraskan dan sebagainya lah. Baik, warna merah. Okey, seterusnya. Item kedua yang mesti ada selepas kulit ialah takwim. Takwim RPT. Di sini saya dah sediakan 6 lah. Dari tahun 1 hinggalah tahun 6. Baik, contoh. Saya buka satu. Ini takwim pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu tahun 6, 2022-2023. Di sini dah lengkap. Tak perlu tulis ataupun edit apa-apa lagi. Semuanya dah ditulis, dibuat mengikut minggu, jumlah minggu, dan telah pun dimasukkan cuti lah. Kalau ada pertambahan nanti seperti cuti peristiwa, bolehlah dicatat menggunakan tulisan tangan. Sebab kita mungkinlah kita pun belum dapat masukkan. Ataupun kalau kita dah tahu, kita terus boleh tulis di bahagian ini. Baik, ini mesti print. Ini tak kisah nak print guna kertas warna putih ataupun warna selain putih, tak kisah. Yang penting tadi kulit saja mesti sama warna, warna merah. Merah macam mana, tak kisah. Yang penting merah. Bukan pink, bukan merah jambu, warna merah. Baik. Ini boleh print. Ini merupakan item kedua selepas kulit. Print mengikut tahun yang kita ajar. Okey, mengikut tahun yang kita ajar. Pastikanlah semuanya akan ada 24 unit. Tahun 1 hingga tahun 6 sama 24 unit, iaitu KSSR semakan. Kalau tersalah, mungkin saya tersalah buat, bolehlah edit. Pastikan semak terlebih dahulu dan baru cetak. Baik. Tujuan takwim ini kenapa? Sebentar lagi saya akan tunjukkan kenapa. Okey, seterusnya item ketiga yang mesti dicetak ialah RPT. RPT ini kita boleh ambil dan pilih mengikut tahun yang diajar. Kalau tahun 6, tahun 6 lah. Kalau ajar tahun 1, ambil lah yang tahun 1. Mungkin dari segi rupa bentuk rupa bentuk tak samalah. Contoh tahun 5, tahun 6 sama. Kalau lihat di sini. Tahun 4 ada warna-warna pula tak sama. Tak apa. Yang penting bagi setiap kelas MKB kita selaraskan sama. Kalau ikut tahun mungkin tak samalah tapi yang penting mengikut tahun itu sama ketiga-tiga kelas ataupun tahun 3 2 kelas saja Okey, baik. Contoh kita buka RPT bagi tahun 6. Baik, RPT bagi tahun 6 ni kalau kita buka dalam bentuk Google Doc di sini, mungkin ada bahagian yang macam lari sikit kena adjust sedikit. Pastikan semak juga sebelum print. Sebab jumlah muka suratnya agak banyak. Lebih kurang 20 lebih muka surat Kalau kita salah cetak nanti rugilah Pastikan semaklah terlebih dahulu sikit. Takut ada yang bahagian yang lari ataupun perlu di-adjust semula Okey, baik. Jadi buka, pastikan semak terlebih dahulu. Semak terlebih dahulu. Pastikan betul tahunnya yang diajar dan unit mesti ada 24. Kalau kita nak lebih mudah, bolehlah download download. Ini klik kanan, kita download. Nanti masuk dalam komputer akan jadi dalam bentuk maafkan saya bentuk Microsoft Word. Jadi lebih mudah untuk kita edit. Mungkin kita lebih biasalah dengan Microsoft Word berbanding Google Doc. Google Doc ni mungkin kita nak kena cari item ataupun button mungkin kita sedikit sukar. Mungkin tak biasa. Kalau dah biasa tak jadi masalah, boleh edit terus. Tapi edit, janganlah edit di bahagian yang disimpan di dalam Google Classroom panitia. Nanti akan lari ataupun menyebabkan terkesan kepada guru lain yang akan gunakan RPT tersebut. Jadi saya nasihatkan kalau nak edit apa-apa, kalau nak edit pastikan download terlebih dahulu. Ni download. Okey, dah masuk dalam komputer ataupun laptop anda, bolehlah edit sendiri. Jadi kalau dalam bentuk Microsoft Word tidak akan memberi kesan kepada yang asal salinan asal. Kerana bila dalam bentuk salinan asal, bila edit memang akan berubah sebab anda ada akses untuk edit. Okey, baik. Jadi boleh print. Print RPT ini mengikut kelas yang diajar. Ini memang saya tak letak tahun. Saya tak tulis tahun. Ini tak tulis tahun Dan kelas pun jangan tulis. Jangan tulis tahun, jangan tulis kelas untuk RPT ini.
Jangan tulis tahun, jangan tulis kelas. Kenapa? Sebab tahun depan, kalau masih kekal KSSR sematkan, kita akan terus guna bahagian RPT ini. RPT ini sangat banyak muka surat. Lebih kurang 20 muka surat ke atas. Jadi kita nak kurangkan ataupun kita nak buat langkah penjimatan dari segi cetakan dan juga penggunaan kertas. Untuk RPT, jangan tulis tahun dan juga kelas. Jadi tahun hadapan hanya kita tukar takwim dan juga kulit RPT saja. Untuk RPT dalaman ini kita boleh kekal dan boleh terus serah kepada guru yang akan ambil alih pada tahun hadapan. Kita lebih jimatlah. Jadi jangan tulis kelas dan juga tahun. Saya ulang, ini peringatan dan mohon jasa baik. Jangan tulis tahun dan juga kelas. Kalau nak conteng pun janganlah conteng yang bukan-bukan di sini. Baik. Jadi boleh print, kalau boleh print depan belakang lebih jimat dan lebih nipis. Kalau print satu muka surat saja, tebal okay, boleh print depan belakang. Baik, sama ada nak print berwarna ataupun hitam putih, tidak jadi masalah di sini. Ikut suka. Okey, print. Kemudian pastikan kita dah lengkap untuk RPT ada 3 perkara ataupun item. Kulit RPT yang perlu print menggunakan kertas berwarna merah. Merah sahaja. Okey, jadi kemudian item kedua takwim. Ini boleh print ikut apa sahaja warna kertas dan mungkin nak cetak warna boleh, hitam putih pun boleh. Kulit tadi pun boleh hitam putih. Yang penting kertas saja warna merah. Baik, kemudian item ketiga RPT. RPT. Jadi ada 3 item. Jadi tahun hadapan kita hanya perlu tukarkan kulit dan juga takwim saja. Untuk RPT bahagian dalam kita tak perlu tukarkan lagi. Kenapa? Sebelum ini memang kita ada buat begini dan kita dapatlah jimat membantu sekolah juga untuk jimat dari segi cetakan dan juga penggunaan kertas. Tetapi bermula sejak kita pandemik COVID, RPT kita ada banyak perubahan. Contohnya dulu 2020 kena masukkan DPK versi 1.0. Kemudian tahun lepas kena masukkan DPK, dokumen penjajaran kurikulum versi 2.0. Jadi secara tak langsung akan menyebabkan RPT kita itu yang tahun lepas tak boleh lagi pakai untuk tahun ini. Kerana tahun ini kita tak guna lagi DPK 2.0. Jadi tahun ini kita gunakan DSKP sepenuhnya. Jadi kalau boleh, kalau tak ada lagi perubahan untuk tahun hadapan, kita akan boleh terus. RPT tak perlu print lagi. Kalau ada perubahan contoh COVID dan sebagainya, mungkin adalah dokumen baru, jadi tak bolehlah nak gunakan. Kita pun tak tahu akan datang bagaimana, cuma kita buatlah, kita bertindak supaya bahagian dalam ini tak perlu tulis apa-apa. Dan kalau lihat lagi sekali, RPT juga saya tak tulis minggu, tak letak minggu dan tarikh. Bahagian ini tolong kosongkan. Jangan tulis apa-apa. Jadi kalau ada pemantauan, boleh terus kita rujuk bahagian takwim. Jadi cikgu-cikgu juga kena fahamlah. Bila rujuk di sini, kena tahulah jelaskan kepada pemantau ataupun pegawai. Okey, contoh minggu 1 ajar apa? Tema 1, unit 1. Kena faham Satu tema akan ada 3 unit. BM memang akan ada 8 tema yang mengandungi 24 unit. Itu kena jelas. Baik, jadi kita dah boleh rujuk di bahagian hadapan. Jadi bila ditanya jangan pula saya pun tak tahu unit apa. Itu tak naklah. Jadi kita tahu di sini unit apa dan RPT pun kita senang boleh rujuk. Terus cari bahagian unit mana yang kita ajar. Ini penting dan perlu difahami oleh semua ahli panitia. Okey, baik. Jadi untuk peringkat ini itu sahaja penyediaan dokumen yang diperlukan. Yang paling penting pastikanlah RPT ini dicetak secepat yang mungkin supaya nanti kita boleh guna untuk membuat RPH ataupun rancangan pengajaran harian. Baik, jika ada masalah boleh tanya terus saya sendiri. Baik, jadi harap tonton supaya faham, tonton sepenuhnya supaya faham dan kita buat benda yang selaras ataupun seragam. Baik, jadi itu saja penerangan saya mengenai penyediaan dokumen bagi pengajaran sesi 2022-2023. Baik, sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.